السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dan nikmat yang Allah terus berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur, Allah kekalkan dan Allah tambah nikmat yang baru insya-Allah. Ini kali kedua. Kali kedua saya bersama tuan-tuan ataupun kita bersama dalam satu majlis yang diberkati, majlis ilmu, kuliah zuhur. Alhamdulillah. Saya doakan sihat walafiat semua, insya-Allah. Saya ingat kita dalam keadaan yang agak dekat ini, kita mesrakan lagi lah tuan-tuan. Saya membayangkan pengajian kita ni dia bukan macam kuliah zuhur di tempat lain. Saya ada beberapa tempat kuliah zuhur, masjid luas, orang duduk jauh-jauh. Ni kita surau dekat, dia rasa ala-ala usrah tuan. Usrah, kita dalam satu lingkungan dan orang tidak ada rasa gap yang sangat untuk ada interaksi. Jadi tuan-tuan, kalau nak menambah, nak mencelah, nak bertanya bila-bila masa boleh tuan-tuan. Itu insya-Allah lagi seronok untuk kita ambil istifadah daripada majlis ilmu ini. Baik, kita teruskan pengajian kita. Cuma sebelum tu sebagai bukan peringatan tapi doa, mudah-mudahan kita tuan-tuan aminkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus berikan kita sihat walafiat dan Allah jodohkan kita dapat bertemu dengan Ramadan. Tak lama lagi tuan-tuan. Ni dah hujung-hujung Jamadil Akhir, habis Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Dalam 2 bulan lebih lagi. Menjadi tradisi ataupun kebiasaan salafus salih, iaitu generasi terawal, sahabat, tabi'in, tabi'in, ni 3 kurun, 3 generasi tabi'in umat Islam sepanjang zaman. Apa-apa kita nak rujuk dalam soal beragama, dari segi kefahaman, dari segi cara beramal, rujuk mereka. Apa yang mereka tak buat, apa yang mereka kata tak kena, itulah sebab mereka lebih memahami, lebih dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lebih memahami kehendak agama itu bagaimana. Ini secara prinsip dia. Antara kebiasaan salafus salih yang ini disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali, dia membuat beberapa riwayat daripada beberapa orang tokoh, iaitu mereka ni apabila dekat dengan musim ibadah. Setahun kita ni ada beberapa musim ibadah. Yang besar 2, Ramadan, yang kedua ialah Zulhijjah, kan. Ada antara mereka sakit ni, sakit bedridden, ikut iradat kata ni bila-bila masa lah saja nak ni. Tapi tahun datang naknya dekat dah, atau nak dekat dah, nampak Ramadan 2 bulan lagi ni, ataupun Zulhijjah ni tak lama lagi ni, dia boleh doa, ya Allah, kalau nak tarik nyawa aku, tariklah lepas pada tu. Nak bagi bersama dengan musim ibadah itu. Itu sikap mereka. Jadi kita pun ambil tuan-tuan, kena ada sikap tu. Bukan masuk tahun tahun baru kiraan Masihi, tapi sedar tak sedar ataupun tiba perasan Ramadan bila? Biasa sebut masuk tahun baru tu duk cari raya bila? Nak balik kampung lagi ni. Habis sebut raya kita ingat Ramadan. Rupanya tak lama, bulan 4 nanti, nombor 3 bulan 4, ya Allah, dekat lagi tuan-tuan. Jadi kita doa mudah-mudahan tuan-tuan Allah jodohkan kita dapat bertemu dengan Ramadan. Bukan setakat bertemu dengan Ramadan, tapi bersama dengan Ramadan.
Kita isi masa yang terbaik dan dapat menghantar pulang Ramadan dalam keadaan Allah terima segala amalan kita. InsyaAllah tuan-tuan. Amin, amin, mudah-mudahan kita temu Ramadan insyaAllah. Baik, kita mengisi masa kita kesyukuran atas ruang masa, nikmat, kesempatan yang ada ini dengan meneruskan pengajian kita, pengajian hadis 40 Imam Nawawi. Saya meneruskan apa yang dimulakan oleh sahabat saya Fadil Dr. Zainuddin Zabidi. Disebut kata datang pulang ke Gagang, balik semula sini, mungkin dia rasa balik kepada beliau, wallahu alam, tengok keadaan apapun. Dengan dia tidak ada ni, kita sambung tuan-tuan. Dan pada pertemuan yang lepas kita membaca hadis ke-20. Dalam buku ni terhimpun 40 lebih hadis yang menjadi tonggak menurut formulasi Imam Nawawi. Dia kata 40 hadis ini, kita orang awam ni duduk sibuk masing-masing dengan kerja kita masing-masing, kepakaran kita masing-masing. Bukan semua orang jadi ustaz, bukan semua orang jadi ahli agama, ilmuwan agama. Tak, orang kata tidak bergolumang dengan hadis, tidak bergolumang dengan ayat Quran. Paling lekeh pun ni yang disusun oleh Imam Nawawi, 40 lebih hadis ini kena tahu. Sebab 40 hadis ini dalam banyak-banyak hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40 ini yang kalau kita pegang betul-betul, kefahaman kita, amalan kita, kejituan kita pada agama itu akan mantap. Ini tuan-tuan. Dan pada perbincangan yang lepas, hadis ini panjang, cerita tentang prinsip Nabi ajar kepada Ibnu Abbas kan. Masa naik bonceng belakang dia, Nabi pesan pada Ibnu Abbas ketika itu dia masih budak kan, nak minta tolong Allah Ta'ala, nak doa Allah Ta'ala. Itu prinsip besar, kita bincang panjang. Hari ini kita masuk hadis yang ke-20. Pendek je hadis dia, mungkin kita tambah dengan hadis ke-21, tetapi pun begitu dia mengandungi satu prinsip dalam agama ini. Apa hadis ni tuan-tuan rahmatullah? Mari kita baca. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Hadis ini riwayatnya atau perawinya sahabat, nama dia Abu Mas'ud. Ini kunyah. Nama dia Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Kalau kita baca hadis ataupun kita ada dengar orang baca hadis sebut nama sahabat itu, kita ada masa dan peluang dan ruang, kita orang kata cetuskan, aku nak kenal lah siapa ni. Sebab agama kita yang kita anuti ni, dia tidak datang vacuum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita ni jarak masa 1004 tahun, 1400 tahun lebih kan. Lalu bagaimana agama sampai kepada kita? Sangat terpelihara, terkandung dalam Al-Quran dan juga hadis. Setiap hadis itu ada rantaian perawi dia, penyampai dia. Dan mata rantai yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah para sahabat Nabi. Siapa mereka ni? Baru kita kenal semua. Menarik tuan-tuan. Dan nama yang kita baca ini jarang, sangat-sangat jarang. Kita kenal lah, biasa sebut dengan hadis Abu Hurairah kan, Anas bin Malik, Sayyidina Aisyah, ni nama-nama sinonim. Tapi yang ni jarang. Jadi kita ambil masa sikit kenal dia. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Dia ni kalau zaman Nabi dia kategori ataupun golongan sighar sahabah, ataupun dia remaja lah. Dia seusia dengan Jabir bin Abdullah. Mana Nabi duduk di Madinah masa tu umur dia ni orang remaja, belasan tahun ataupun awal 20-an tahun. Jabir umur tu. Jadi dalam perang, dalam apa, dia tak timbul lagi nama dia. Kemudian nanti lepas Nabi wafat, zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, dia memain peranan yang penting. Baik, itu kita kenal dia. Dia orang Ansar. Apabila sebut orang Ansar ialah sahabat Nabi, orang tempatan Madinah. Nabi orang Muhajirin yang datang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini orang Ansar. Lebih tepat dia kabilah Khazraj. Al-Badri. Sebut Al-Badri ni orang Badar, ahli Badar. Tak ramai sahabat Nabi yang dapat laqab, dapat gelaran ahli Badar. Ni ialah sahabat Nabi itu generasi terbaik dah. Dalam kalangan sahabat Nabi, atas lagi top ialah ahli Badar, 300 lebih.
Allah jamin mereka syurga dah tuan-tuan. Sahabat Nabi ada jamin syurga bukan 10 orang saja. Ya. Dalam hadis-hadis Nabi yang lain disebut orang lain lagi. Jadi kita tahu bahkan secara umumnya semua sahabat Nabi sudah dijamin syurga tuan-tuan. Dan nak jamin syurga ni kita belum tentu lagi. Sahabat Nabi Allah dah jamin syurga atas pengorbanan mereka. Cuma ada pandangan lain yang menyebut bahawa Abu Mas'ud ini dia bukan ahli Badar. Dia tak join pun Badar. Ada khilaf pendapat tentang hal inilah. Dah tu kenapa lekat nama Al-Badri ni? Dia orang Badar. Dia orang Badar. Saya lebih setakat ni lebih suka ambil pandangan yang ni lah. Walaupun tidak ada nak rajih mana satu, tapi ini memberi kepelbagaian, dinamika. Abu Mas'ud ni dia orang Badar. Badar nak dari Badar ke Madinah tuan-tuan, jaraknya pada hari ni dengan kereta 200 kilo lebih. Sekitar tu. Saya sebulan saya duduk di Mekah Madinah bulan 10 baru ni, jejak lokasi pergi ke Badar, insya-Allah. Tuan-tuan kalau ada Allah rezekikan jejak kaki ke tanah suci, tuan-tuan ambil peluang untuk menjejak lokasi-lokasi. Nak ke Badar tu 3-4 jam pergi. Saya ikut jalan lama. Jalan lama pergi sana, insya-Allah. Badar dia punya bentuk muka bumi jauh berbeza. Orang biasa duduk di Mekah, duduk Madinah, tentu biasa pergi itu rupa bumi dia, batu, bukit batu ni. Tu pergi ke Badar dia lain. Bukit ni pasir halus tuan. Yang kita tengok dalam TV, dalam filem, padang pasir halus tu kan. Itu berada di Badar. Lain, betul-betul lain. Bukanlah kata dunia lain, tapi nampak ketara. Dan apabila kita memahami duduk situ, baru nampak keadaan muka bumi, baru kita boleh kait dengan peristiwa perang Badar. Macam mana Allah turunkan hujan sebelum nak berlaku perang tu, liyuthabbita aqdamakum, untuk menetapkan kaki kamu. Kita try berjalan, saya try berjalan. Memang padang pasir macam kita pantai. Kalau pantai yang pasir dia betul-betul ni, lari nak menampak tu letih tuan-tuan. Memang begitu. Dan itu hikmah Allah turunkan hujan ketika sebelum perang Badar itu berlaku. Jadi Abu Mas'ud ini dia pandangan yang lain, dia orang Badar. Cuma masuk hijrah dia turut berpindah ke Madinah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sebanyak kita kenal tentang beliau. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah dengar Nabi sebut ini, dan dia kata Nabi pernah sebut, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula, antara kata-kata kenabian terdahulu, kalam nubuwatil ula, kata-kata kenabian terdahulu, antara kata-kata kenabian terdahulu yang masih orang kata didapati oleh manusia. Inna mimma adrakan nas, ni kata-kata ni asalnya disebut oleh nabi-nabi terdahulu, lalu menjadi orang kata pepatah, menjadi sebutan hingga zaman sekarang. Mana kata ada dalam kalangan masa Nabi, sebelum zaman Nabi, zaman jahiliah, tapi kata-kata ni sudah ada. Dan Nabi sebut, yang ni Nabi trace, nak sebut bahawa ini antara kata-kata kenabian terdahulu. Apa kata-kata tuan-tuan? Ringkas saja. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahyi, jika kamu tak malu, fasna' ma syi'ta, buatlah apa kamu suka. Kalau bahasa Kelantan, tak malu buat. Kalau tak malu buat. Ini suruhan ke larangan tuan-tuan? Ini dibincang panjang ucapan ni, dan Nabi sebut, mana Nabi mengulangi ucapan ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, buatlah kalau tak malu. Suruhan ke larangan? Dari segi bentuk tu suruhan kan, buatlah kalau tak malu. Oh, saya tak malu, kita pun buat. Adakah itu maksud dia? Maksud dia larangan lah. Satu benda apa yang gini, dan ini berkesan. Ni kita boleh tengok dari sudut pendidikan. Tentu ada anak, mungkin ada cucu kan, apa
Dan ini berkesan. Pengalaman saya lah, anak saya 5 orang lelaki tuan. 5 orang hero. Beza 2 tahun, 2 tahun. Dah boleh main bola. Tak cari orang lain dah, tim saya. Legat tak lah kata lah tuan. Suruh dia buat. Larang lagi dia buat. Dan biasanya berhenti apabila kata, game main. Kita suruh tu yang tu dia berhenti. Dia memahami. Memahami maksud sebenar itu. Kadang suruhan dalam bentuk tadi ialah kiasan ni itu lebih terasa. Orang kata bola tengok TV. Lama dah tengok TV, bola lagi belajar baca buku ni. Dengar dia tak dengar. Kita bagi sekali. Tengok TV. Tengoklah siapa tak tidur apa ni. Boleh pula tutup kan. Dia memahami. Ini kaedah pendidikan yang mana secara tak langsung dilaksanakan oleh Nabi, secara tidak langsung juga ini warisan kenabian yang terdahulu, tekniknya. Baik. Yang berikutnya ialah kandungan itu, iaitu nak cerita tentang malu, sifat malu. Yang ini yang menjadi prinsip besar dalam perbincangan hadis ini yang Imam An-Nawawi sebut. Hadis ini antara tonggak yang orang kata membina agama, kefahaman beragama, iaitu tentang sifat malu, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi sebut al-haya minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Antara bukti ada keimanan tak dalam diri seorang tu, ada perasaan malu dia. Cuma nak dibincangkan malu tu malu yang bagaimana. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab para nabi dan juga adab, iaitu dalam bab jika tak malu buatlah apa yang kamu suka. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja hadis dia. Untuk yang hadis ke-20 ini. Tuan-tuan boleh ingat, boleh ulang sebut. Dan saya pernah ada satu projek kecil penulisan saya, kumpul orang kata retorik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan pendek untuk Nabi. Antara termasuk yang ni, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tak malu, buatlah maksudnya. Ini peringatan untuk kita dan juga kita ingatkan ahli keluarga kita. Tak malu, buat. Malu apa tu? Buat apa tu? Itu kita nak bincang, tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Jelas cakap ni. Ini tuan-tuan boleh buat balik tu. Jika tak malu, buat, kata Nabi SAW. Buat, jika tak malu, buatlah apa yang kamu nak. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bincang lebih mendalam tentang ini. Sebenarnya tidak ada isu besar sangat sebagaimana atau lebih isu yang orang kata lebih mencapah banding dengan hadis sebelum pada ini, tapi kita cuba pergi dengan lebih mendalam sedikit insya-Allah, tuan-tuan. Pertama, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara kita suruh buat dalam maksud larangan itu juga Allah guna dalam Al-Quran. Ini pengarang Dr. Mustafa Dibora disebut keadaan ini, perintah dengan makna ancaman ini juga digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Pada ayat surah Fussilat ayat 40 Allah sebut i'malu ma syi'tum. Buatlah. Kalau kita rujuk pada ayat yang penuh, kita akan baca Allah sebut terhadap orang kafir, buatlah ma syi'tum, apa saja yang kamu suka. Adakah Allah suruh buat memberi keizinan kepada orang kafir? Tak. Buatlah, nanti sembailah hukuman di belakangnya. Ini kaedah Allah Ta'ala, kaedah Al-Quran. Baik. Maka dia hendaklah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Baik. Itu perincian dia. Tuan-tuan rahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menarik untuk kita bincang sama-sama. Tuan-tuan boleh bagi input tentang malu. Malu yang bagaimana? Malu terbahagi kepada dua jenis, tuan-tuan. Dibincangkan secara yang panjang. Saya rumuskan, tuan-tuan. Sebelum pada itu, nak tengok, tuan-tuan, betapa Islam, agama fitrah, agama manusia. Islam ni, tuan-tuan, dia agama benar. Dia bukan agama yang kita sama level dengan agama selain pada tu.
Buddha, Kristian, Hindu, maaf kita sebut tuan. Itu mereka ni agama yang dah ni dan sifatnya ritual. Agama ritual, agama dalam bentuk peribadatan semata-mata. Kepercayaan dan peribadatan. Tapi bila tengok Islam, kalau kita ni orang Islam, kita bukannya berbeza dengan penganut agama lain dari sudut kepercayaan, cara ibadah itu semata-mata, hatta sikap dan perasaan. Sebab Islam mengatur setiap emosi, setiap perasaan kita, tuan-tuan, ada had dia, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Marah contoh kata, kita bincang tentang marah. Marah sifat semula jadi manusia. Kita semua ada sifat marah itu. Lalu bagaimana nak marah yang dapat pahala, yang Allah izinkan? Tak nak buat marah yang Allah larang ataupun dapat dosa. Ada caranya. Kita tengok sunnah Nabi SAW. Yang ni saya duk sebut berkali-kali. Ada orang sampai sebut Nabi tak pernah marah. Tak boleh, tuan. Ada tu disebut ni, yang pengalaman saya peribadi. Pergi satu masuk sekolah, dia buat sesi parenting, ceramah ke ibu bapaan. Kita pergi dengar seorang penceramah ni sebut nak ajar cara didik anak, tapi dia bagi statement ni dan saya kata saya tak setuju. Dia kata Rasulullah tidak pernah marah anak. Rasulullah tidak pernah marah anak. Saya kata tak betul. Lepas tu dia beri gambaran Rasulullah mendidik dengan penuh kasih sayang, gini. Sehingga memberi gambar Rasulullah tidak pernah marah. Sama juga ada orang yang buat ayat Rasulullah tidak pernah marah isteri. Soalan sampai kata Rasulullah tidak ada sifat marah. Betul ke? Kita tengok ni jauh daripada realiti. Nabi seorang manusia. Segala sifat manusia, emosi manusia ada pada diri Nabi SAW. Apa hikmah dia? Apa tujuan dia? Tujuan itu teladan. Dengan ada sifat marah tu, kita akan tengok bagaimana cara marah yang betul, atas sebab apa yang boleh marah, dan bagaimana nak marah. Tuan-tuan, yang ni yang saya ingat sampai sekarang, dan saya duk kalau kempen tapi duk tegur, tuan. Jangan kita ni sampai nak menjunjung, menyanjung tinggi Nabi SAW sampai kita menafikan sifat manusia Nabi. Dia bukan sekadar menafikan sifat manusia Nabi, tapi menafikan sekaligus teladan Nabi SAW. Nabi tak pernah, Nabi seorang yang baik, tak pernah marah nak ini. Walhal kita kumpul hadis, saya antar kajian kecil saya pula ada hadis-hadis Nabi marah. Masa saya duduk majalah Solusi dulu, ada satu isu tajuk dia jangan marah. Kita kumpul hadis-hadis. Tuan-tuan, paling kurang yang setakat saya kumpul 40 hadis yang merakamkan Nabi marah. Nabi marah anak, Nabi marah cucu, Nabi pernah marah menantu, Nabi marah isteri. Semua ada kes-kes, tuan-tuan. Adakah nak kata Nabi seorang yang pemarah? Tak, bukan. Ada sebab Nabi marah tu, tempat-tempat dia. Secara keadaan umum orang tak kenal Nabi seorang yang baran. Tak, itu tidak. Nabi bukan seorang yang baran. Nabi bukan seorang yang cepat marah, tak. Tapi ada keadaan Nabi marah. Sebab sifat marah sifat manusia. Dan cara Nabi marah tu macam mana? Daripada 40 peristiwa kes tu, saya dapat rumuskan satu benda sangat konsisten, dan ini memang itu sebagai prinsip dia, cara Nabi marah. Nabi marah bukan dengan marah-marah. Itu. Yang ni payah, saya sebagai ayah pun Allah duk usaha. Marah Nabi marah, tapi Nabi tak pernah marah dengan cara marah-marah. Marah-marah ni dengan suara lah, tangking, suara tinggi, itu marah-marah. Nabi tak pernah marah macam tu. Marah Nabi macam mana? Marah Nabi, Nabi senyap. Itu cara marah Nabi. Tapi terasa kemarahan Nabi tu. Time Nabi nak marah, time tu Nabi senyap. Tapi orang dapat tahu Nabi nak marah anak. Pernah Nabi nak marah cucu Nabi seorang, Usama bin Zaid. Hal yang sama juga, Nabi pernah marah Sayyidatina Aisyah. Perkara sama juga Nabi buat. Benda tak kena yang mereka buat, Nabi marah. Sayyidatina Aisyah kata, tengok, Nabi marah. Faghadiban Nabi SAW. Tahu, isteri Nabi tahu ni Nabi sedang marah, tapi masa tu Nabi tak bercakap.
Macam mana mereka tahu Nabi marah? Nampak dari keadaan Nabi ni, muka dia merah. Nabi ada satu karakter satu keadaan, apabila Nabi marah akan timbul orat di antara dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan biasa pun akan nampak orat ni. Ini kita belajar Syama'il Muhammadiyah, kita akan tahu karakter fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi time marah tu lagi merah muka, sebab Nabi kulit cerah, dan kemudian urat di antara dua mata Nabi tu lagi timbul, lagi nampak. Time tu Nabi marah tu. Nabi marah ni. Time tu Nabi tak bercakap. Apabila reda, Sayyidatina Aisyah kata dalam satu peristiwa, apabila Nabi kembali kepada keadaan aku bertemu dia pada awal-awal, mana masa mula-mula jumpa tu okey, tiba Sayyidatina Aisyah pernah buat satu benda yang Nabi marah. Sayyidatina Aisyah kata apabila Nabi kembali kepada keadaan awal aku bertemu dia, baru Nabi cakap. Awak cakap apa tadi? Nabi. Time marah tu Nabi tak cakap. Tapi marah. Sayyidatina Aisyah sampai sebut, ya Allah, sampai berdoa, ya Allah hilangkan kemarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan kemarahan tu. Doa sampai begitu. Apabila reda, baru Nabi kata, awak cakap apa tadi? Ni saya ingat ni hadis dalam buku saya Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah tuan. Nak sebut tadi emosi tu kita Islam ini mengatur ataupun mengurus semua emosi. Marah, kita tengok Nabi. Malu pun sama. Kembali kepada perbincangan kita. Malu sama juga. Akan ada sifat malu, memang ada sebahagian emosi sifat manusia. Malu yang macam mana? Ini dibincangkan, sebut malu terbahagi kepada dua. Saya mudahkan begini tuan-tuan. Malu terbahagi kedua, malu yang terpuji, malu yang tercela. Malu yang membawa dapat ini, malu yang betul, dapat pahala, ya Allah perkenan. Yang kedua, malu tak dapat apa, bahkan boleh berjadi kepada dosa. Tuan, saya rumuskan mudah perbincangan dia, dan ini ayat saya. Malu yang terpuji ialah malu yang menghalang tuan dia untuk daripada melakukan kejahatan ataupun maksiat. Ini malu yang terpuji. Malu ni maksud apa? Satu perasaan segan, segan, patut ke nak buat? Itu perasaan dia. Mari rasa dilema, mari rasa teragak-agak, itu malu. Itu sebenar. Dan malu itu lalu menghalang daripada seorang itu melakukan kejahatan, itu malu yang terpuji. Adapun lawan kepada itu, malu tapi dia menghalang orang tuannya daripada melakukan kebaikan, ada juga. Maka itu malu yang tercela. Jadi kita tengok dalam sikap kita ni, malu yang mana ada, yang menebal. Ini beza lah, orang Melayu banding dengan orang Arab. Duduk belajar dulu, antara kejutan budaya lah, bukan kejutan budaya kita, kejutan budaya pesyarak Arab kita. Dia mari saya belajar di UAE, dia mengajar ni baru berapa lama dulu, baru dia faham, baru nampak. Dan boleh kata semualah pensyarah Arab yang datang Malaysia, dia sebut orang Malaysia ni malu bertanya. Dan itu malu yang tercela. Kita segar nak tanya ni. Arab tak ada. Saya dah belajar juga di negara Arab, pertukaran pelajar. Memang ketara tu, kelas tu bertanya ni. Kita Melayu tenang. Belajar dalam kelas, orang Melayu tak bertanya, malu. Dan itu malu yang tuan-tuan, malu yang tercela, bukan malu yang tak patut. Yang ni kita kena baiki. Sebaliknya, malu yang itu ialah malu yang menghalang kita daripada buat kejahatan. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tak solat lagi ni, aku duduk di dunia Allah. Allah beri aku, Allah tak patutnya aku. Itu malu. Jadi ini malu perlu diusahakan. Malu yang diusahakan, iaitu malu yang dicapai melalui ma'rifat kepada Allah, mengetahui keagungannya dan maha dekatnya kepada manusia, maha melihat dan maha mengetahui pandangan mata khianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Seorang Muslim yang berusaha mencari dan memiliki sifat malu seperti ini akan merealisasikan dalam dirinya sifat iman yang paling terpuji dan puncak darjat ihsan. Terkadang sifat malu ini timbul daripada memperhatikan nikmat-nikmat Allah
dan merasakan kelalaian daripada mensyukurinya. Ni sifat malu ni perlu diusahakan. Rasa Allah bagi aku kenyang, tapi nak ambil masa 5 minit nak solat pun rasa ni, kita jadi rasa segan, rasa malu. Ini malu ni kena diusahakanlah untuk ni. Ini kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbincangan dia. Kemudian ada malu yang tercela. Malu pertama berasas keimanan dan kedua berasas kelemahan. Itu satu cabang. Cabang yang lain tuan-tuan rahmati Allah, kita semua lelaki, ada jemaah pun tak? Ada insya-Allah. Iaitu malunya seorang wanita. Lebih ditumpukan. Ya, emosi manusia semua ada, marah tadi, malunya, tapi ada beberapa emosi, ada emosi itu lebih kepada satu jantina, kurang jantina yang lain kan. Contohnya ghirah, ini perbincangan lain. Al-ghirah cemburu. Pada hari ini sifat cemburu kita sinonim wanita kan. Tapi bila kita baca hadis Nabi, kita tengok benda al-ghirah itu lebih patut kena berada pada orang lelaki. Cemburu. Nabi sendiri sebut aku lebih cemburu. Ini perbincangan bab cemburu lah. Sifat tuan-tuan. Malu pula tuan-tuan, dia lebih kena ada pada wanita. Malu. Sebaliknya apa yang berlaku hari ini, sifat malu wanita makin terhakis. Yang ni kita kena jaga tuan-tuan. Kita, isteri kita, anak-anak kita, saya sedang berdepan dengan itu. Anak makin kita ada anak perempuan, anak sulung saya perempuan. Berkawan pada hari ini dengan media sosial dan sebagainya kan. Rasa ya Allah, dia orang nak menunjuk, nak ni berselfie dia. Kita rasa malu tengok tapi dia orang tak malu. Ini yang kena ditanamkan semula tuan-tuan. Dalam Al-Quran Allah sebut secara tidak langsung melalui kisah Nabi Musa AS. Apabila Nabi Musa lari dari Mesir, melintas Laut Merah, lalu sampai Madian, berjalan-jalan sampailah jumpa satu tempat, ada telaga, orang duk berebut nak bagi minuman kepada ternakan masing-masing. Ada 2 orang perempuan, 2 beradik ni. Dan orang lelaki yang ada tu semua masing-masing duk berebut, perempuan tak boleh nak buat apa. Nabi Musa, Allah gunakan kekuatan kepada dia. Dia tolong, nampak kesian, dia tolong pergi ambilkan air untuk wanita ni, bagi minum pada kambing dan ternakan dia. Kemudian wanita tu terima kasih, baliklah. Balik, tak lama pun datang salah seorang kembali ke tempat itu. Masa tu Nabi Musa duk ni dah, dia datang tempat orang, nak makan apa dan ni duk lalu datang salah seorang daripada 2 beradik itu datang. Allah sebut keadaan dia tuan-tuan. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya' qalat in abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Surah Al-Qasas ayat 25. Faja'athu ihdahuma, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang daripada 2 wanita tadi, tamshi ala istihya. Ini syahid ataupun perhatian kita dalam perbincangan ini. Datang salah seorang kepada Nabi Musa berjalan ala istihya, dalam keadaan malu-malu. Ulama bincang panjang tentang syarah tentang ayat ini. Nak kata secara tak langsung, tuan-tuan, Allah tak sebut sesuatu benda itu dalam Al-Quran sia-sia. Setiap benda Allah sebut kita rasa macam biasa, tapi itu ada benda yang penting. Kenapa Allah sebut? Lalu datang salah seorang daripada mereka, kalau nak cerita sekadar nak sebut cerita, sebutlah. Lalu datanglah salah seorang kembali kepada Musa. Cukuplah. Ini Allah sebut perincian sikit. Datang dalam keadaan malu-malu. Datang dalam keadaan malu-malu. Jadi sekaligus perasaan malu itu, sikap malu itu, dia kena sinonim dengan perempuan. Tapi tidak menghalang dia. Ini perasaan semula. Jadi tidak menghalang dia untuk dia buat kebaikan. Ayah dia suruh, tapi sikap malu-malu dia tu ada. Sebab nak jumpa lelaki ni, lelaki yang ajnabi, tamshi ala istihya, datang dalam keadaan malu-malu. Kemudian sampai dia pun berkata, inna abi yad'uk, ayah saya jemput awak ni.
Saya datang ni, ayah saya suruh jemput awak ke rumah, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, nak bagi orang kata balasan terhadap tindakan awak tadi yang tolong bagi tolong dapatkan minuman ternakan kami tadi. Surah Al-Qasas ayat 25. Ini kisah Nabi Musa AS langsung. Ini tuan-tuan, kita mengaji Al-Quran, tadabburnya begitu. Ayat-ayat nampak macam cerita. Ya, setiap cerita tu ada pengajaran dia. Ni kenapa Allah cerita wanita ni berjalan malu-malu, sebut pasal malu, bincang tentang malu, tuan, tentang ni. Dan kisah ni kalau dilanjutkan lagi menarik sekaligus. Ini sebab saya punya perhatian dalam satu kajian yang lain, ayat-ayat rumah tangga dalam Al-Quran. Antara kisah ni juga ni iaitu Nabi Musa AS secara tak langsung, tuan, akhirnya dia berkahwin dengan salah seorang ni, bahkan berkahwin dengan dua beradik itu terus. Ini syariat zaman dahulu. Ala thamaniyati hijaj, kahwin dengan berapa upah dia, dia kena bekerja. Dia nanti datang ke rumah Nabi Syuaib yang ayah kepada perempuan ni, offer kat dia. Dah ada orang luar kan, nampak ada kekuatan, ada ni offer dia, saya nak kahwinkan awak ni, awak nak tak? Dengan kata dengan syarat, dengan mas kahwin dia 8 tahun bekerja. 8 tahun bekerja. Jadi nak kata, tuan, Nabi Musa kahwin kumpul belanja. Nak kahwin kumpul belanja dulu 8 tahun. Tambah lagi nanti tambah lagi 2 tahun, jadi 10 tahun. 10 kali hijaj, 10 kali musim haji waktu kerja. Jadi itu biasa secara tak langsung. Nak kahwin orang lelaki, orang kata kena berusaha. Paling kurang standard Nabi Musa 10 tahun kumpul belanja baru boleh kahwin. Itu secara tidak langsung, tuan-tuan. Kemudian pengarang sebut dalam rumusan ini cerita tentang wanita tadi, tuan-tuan. Adapun saya baca sahaja. Adapun wanita pada masa dahulu disifatkan sebagai wanita Adapun pada berubahnya keadaan zaman dahulu, wanita disebut sebagai bebas keluar masuk. Pada zaman ini disifatkan sebagai wanita jalanan, tabarruj, dan bercampur dengan lelaki bukan muhrim tanpa ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Maka wanita ini adalah wanita yang tidak dididik di madrasah Al-Quran dan Islam. Dia menukarkan malu dan taat kepada Allah menjadi hina dina, maksiat dan jenayah. Mereka sebenarnya telah diperalatkan oleh musuh-musuh Allah untuk melakukan kerosakan dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Yang ni kita kena pakat-pakat jaga, tuan-tuan. Kita, kalau tuan-tuan, saya sebagai orang yang bersuami dah ni, tuan-tuan, kena ada perasaan ghirah campur. Orang lelaki suami ada ghirah, cemburu, isteri kena ada perasaan malu. Lalu ada gabungan ini, tuan-tuan, baru terpelihara. Macam mana? Hari ni pula, tuan-tuan, ta'ala saya sebut nak sebut jadi malu, tapi fenomena itu ada. Tuan-tuan boleh perhati, boleh tengok. Hari ini seolah-olahnya suami suka nak tunjul isteri, suka nak menunjuk isteri. Dan ini dia tak kena, bukan kata orang awam saja, di kalangan ahli agama pun ada begitu. Kita tengok Allah duk tunjuk isteri dia, duk tunjuk gambar. Dan ini secara peribadi saya agak rasa kurang selesa, tuan-tuan. Dia tak kena nak tunjuk apa. Kalau isteri itu dia sendiri nak menonjol, suami kena nasihatkanlah. Ni suami itu sendiri yang lebih-lebih duk tunjukkan isteri dia pada post di Facebook, di Instagram. Kita nak baca, tahu friend dengan dia, tahu perkembangan dia, apa duk tunjuk isteri dia gini. Kata yang ni fitnah, dan kita kena ni. Ini yang disebut tadi, malu tu tak ada, kurang dah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 1:40 dah. Ada beberapa perkara lagi. Wallahu la yastahi minal haq. Dalam berbaki beberapa minit yang ada, saya nak buka soal jawab lah, ataupun respon kalau ada, tuan-tuan. Ala kulli hal, saya nak rumuskan untuk perbincangan kita kali ini hadis yang ke-20, prinsipnya malu, yang melalui ayat yang Nabi sebut tadi, yang merupakan kalam nubuwatil ula, kata-kata kenabian terdahulu, iaitu idza lam tastahi, kalau rasa tak malu, fasna' ma syi'ta, buatlah
Buatlah apa kamu suka. Itu rumusan kita dengan huraian dan tambahan yang kita bincangkan tadi. Saya buka soal jawab kalau ada. Ada pun nak tambah, nak berkongsi, tuan-tuan. Ada, tuan-tuan? Kita pergi 145, insya-Allah. Ada 3 minit lagi, tuan-tuan. Tak sempat nak baca hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya pendek juga. Ada soalan ke, ada nak ni, tuan-tuan? Nak tanya kemusykilan? Ada saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya tak jawab. Saya kata tak tahulah. Dan itu tidak perlu malu. Ini prinsip juga kita asatizah. Ustaz, kalau tak ada jawab, tak tahu, cakap tak tahulah. Dan ini akhlak ulama terdahulu, Imam Malik dan lain, sampai ada Imam Sya'bi. Sampai anak murid dia tanya, tegur dia, persoal dia. Sebab orang datang cakap tak tahu, orang tanya tak tahu. Dia kata, tuan tak malu ke? Orang datang tanya cakap tak tahu. Jawablah lu kau. Dia kata, aku nak malu apa? Malaikat yang berilmu pun malaikat tak tahu, Nabi tak tahu, kan? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Dalam kisah penciptaan manusia, Allah tanya malaikat cakap tak tahu. Kita ni tak tahu, cakap tak tahulah. Apa nak disembunyi, nak digoreng tak ni. Ini sikap yang kena ada. Ni malu tak patut ada kat situ. Malu, tak ni aku orang nampak tak bagus pula. Gorenglah. Itu saya. Saya akan cakap tak tahu, saya cakap tak tahu, tuan. Ada soalan? Tak ada eh? Tuan-tuan jangan malu bertanya, jangan malu berkongsi. Saya mungkin dapat belajar betul-betul rahmat Allah. Ya, fadhal. Terapkan nilai malu dalam insya-Allah, insya-Allah. Menarik soalan tu, dan saya nak cakap tu je. Dia kaitan dengan pengalaman. Tuan-tuan, soalan ni mungkin boleh dikongsikan, boleh dijawab sesama kita, tuan-tuan. Soalan dari sahabat kita tadi, macam mana nak terapkan sifat malu dalam diri anak-anak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena boleh kongsikan yang ada pengalaman haji ni, pengalaman ada cucu apa. Saya sebut begini kalau respon saya. Pertama tadi kita kenal pasti malu yang bagaimana yang kita nak terapkan gini. Sebab tadi kita kena tune perasaan malu itu sesuai dengan kehendak syariat, tuan-tuan. Ada sifat malu yang semula jadi dalam diri anak-anak lebih, ada yang lebih malu, kan? Malu nak ke depan, malu bercakap. Malu ni perlu dibanteras. Nampak? Perlu dikikis. Yang tu kita kena ajar untuk berani, belajar untuk ke depan. Itu, tuan-tuan. Adapun yang malu yang kita nak tadi, nak terapkan ialah malu untuk dia buat benda yang tak elok. Menipu, yang ni cara kita orang kata sebutlah benda berkaitan dengan benda tadi, apa perbuatan itu. Malu, apa contoh? Malu anak-anak ni malu bergaul apa secara mahram, itu kenalah, tuan-tuan. Itu jangan kawal pergaulan daripada awal. Laki perempuan ni ada perasaan malu. Kemudian bab kita adik-beradik nampaklah tapi mandi apa bogel, kan. Ini benda kecil-kecil, tetapi ini yang kita kata perlu diterapkan. Mandi pakai kain, kan, ataupun mandi seorang-seorang. Budak kita ingat, alah budak lantaklah pengalaman kita zaman kecil dulu, kita pun begitu, kan, mandi sekali ni. Yang tu kita kena ni. Dan secara tak langsung dia begitu, berbentuk sikap malu ni. Jadi yang antara asal, tuan-tuan, malu yang kita kena terapkan dalam diri kita, anak-anak kita, ialah malu daripada mendedahkan aurat. Bermula tadilah daripada mandi kat luar pakai tutup aurat. Budak lelaki pun pakai sempurna, tutup seluar panjangnya, pakai short yang ni. Dan apabila ada kecenderungan itu, kita sebutlah ni tak malu ni, Allah tengok, malaikat. Dan perasaan malu, tuan-tuan, kena kait dengan malaikat. Kena kait dengan malaikat. Sebagaimana ada masa Sayyidina Uthman bin Al-Affan, Nabi sendiri malu kat dia, kan. Sayyidina Aisyah sebut dengan hadis ini dalam Sahih Muslim, tak silap. Sayyidina Aisyah perhati, Nabi duduk di rumah, datang Sayyidina Abu Bakar ketuk pintu, datang nak jumpa. Masa tu Nabi dalam keadaan tak sesuai, dalam keadaan tak, orang kata tak formal lah, agak terdedah, tersingkap betis Nabi ni. Santai.
dan mari Sayyidina Abu Bakar. Nabi dalam keadaan tu juga kan. Sembang ni. Assalamualaikum masuk sembang. Mari Sayyidina Umar masuk. Nabi dalam keadaan tu juga masuk. Kemudian ketiga dengar Sayyidina Uthman. Dengar Sayyidina Uthman nak tanya pun Nabi tu betul-betul baju dia. Kedudukan Nabi. Tu Sayyidina Aisyah perasan. Pelik Nah, bersembahlah tiga orang sahabat itu dengan Nabi. Kemudian mereka balik. Sayyidina Aisyah tanya Nabi, Rasulullah, kenapa tadi yang masa Abu Bakar, masa Umar, abang keadaan biasa je, tak jagalah penampilan sangat gitu, tersingkap sikit. Tapi mari Sayyidina Uthman, abang betulkan kain. Kata Nabi, ala astahyi, mengapa tidak aku rasa malu, rasa segan daripada orang yang malaikat rasa segan. Sebab Sayyidina Uthman orang paling menjaga aurat dia. Bahkan dalam riwayat lain, kalau dia mandi tuan-tuan, zaman tu dia mandi duduk gitu. Tak ada dah. Sebab dia rasa malaikat ada. Manusia tak ada, tapi dia rasa malaikat ada, malaikat kiri dan kanan, malaikat tengok aku ni. Malu lah. Jadi itu sikap. Jadi kena kait. Nak membina sikap malu dalam diri kita, anak-anak kita kena suntikkan. Ini beriman dengan malaikat, suntikkan kewujudan malaikat, suntikkan dia kewujudan Allah Ta'ala. Nak sebut Allah tu, nak kata ingat Allah ada mungkin ni, tapi mungkin rasa jauh bagi anak-anak kita. Tapi sebut malaikat ada, malaikat penjaga kita ada. Nak dia buat benda satu tu kena kira. Manusia tak ada, mak ayah mungkin tak nampak, tapi malaikat sedang memerhati. Jadi itu sedikit sebanyak boleh menerapkan sikap malu pada anak-anak sejak kecil lagi. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan lagi mungkin kita bincang selepas pada ni. Saya berhenti setakat ini tuan-tuan rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita kali ini. Mohon ampun dan maaf atas salah dan silap. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah.